Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Saya Ahmad Faizal Abdul Rashid, Timbalan Pengarah Pencegahan SPM Negeri Melaka. Saya doakan kepada tuan-tuan perempuan semua dalam keadaan sihat, khususnya kita dalam masa-masa PKP ni. So di sini pihak SPRM Negeri Melaka mengambil kesempatan untuk membuat sedikit aktiviti pencegahan kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi mendengar ceramah ni, ceramah tak lama, lebih kurang 5 minit saja untuk kita refresh balik berkaitan dengan isu-isu integriti dan juga kesalahan rasuah. Di sini walaupun kita dalam keadaan PKP, SPRM Melaka SPRM khususnya masih diberi tanggungjawab oleh kerajaan untuk kita saling mengingatkan kepada semua pentingnya kita kekal berintegriti walaupun di masa-masa PKP ni. Dan untuk sesi kali ini, ceramah kali ini saya mengambil tajuk yang mudah, tajuk asas, iaitu kesalahan Seksyen Asas Akta SPRM 2009, Akta 694 ya. So di sini ini akta yang digunakan Puncakuasa SPRM semasa pegawai SPRM menjalankan tugas. Alright. So ceramah ni kami pihak SPRM Negeri Melaka ingin mengingatkan kepada tuan-tuan perempuan supaya kekal berintegriti di masa PKP ni. Dan bila kita sebut pasal integriti ni, dia bukan pasal isu bagi rasuah, ambil rasuah, tetapi integriti ni adalah suatu sikap ataupun suatu amalan yang sentiasa yang mengharapkan ataupun yang ingin melakukan kebaikan. Dan khususnya di masa PKP ini, di samping pihak SPRM ingin mengingatkan berkaitan dengan kesalahan memberi ataupun mengambil rasuah ataupun salah guna kuasa ataupun tuntutan palsu, bila saya sebut kekal berintegriti ini, termasuklah kepada pematuhan undang-undang, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan. Alright. Dan juga slide ini juga tujuan SPRM Melaka untuk memberi panduan ringkas jika ada maklumat yang hendak disalurkan kepada SPRM. Di sini pihak SPRM Melaka ingin memberi sedikit input sekiranya berlaku yang difikirkan ada kesalahan rasuah tetapi mengikut tarifan undang-undang, mengikut tarifan Akta 694. Maksudnya bukan semua kesalahan yang kata salah guna kuasa apa semua, dia mesti ada takrifan undang-undang yang perlu kita patuhi. Dan di sini slide ni kita ambil kesempatan untuk pihak SPRM Melaka ingin memberi panduan sedikit kepada tuan-tuan perempuan. Dan juga di sini juga saya ingin mengingatkan bahawa isu integriti, iaitu niat tidak akan menghalalkan cara, di mana bila kita fikirkan benda tu baik untuk kita tapi tak semestinya terpaksa melanggar apa-apa peraturan ataupun undang-undang. Dan di sini nilai integriti tu dia tak akan menghalalkan cara lah. Niat kita baik tu, tapi sekiranya melanggar undang-undang, dia tidak akan membolehkan benda tu. Dan juga di sini saya ingin mengingatkan bahawa integriti tu sebagai kompas moral, maksudnya kita boleh buat ataupun tak boleh buat. Dan melalui siri-siri ceramah saya yang sebelum kita PKP, pihak SPRM Negeri Melaka selalu mengingatkan bahawa semua orang ingin melakukan sesuatu yang baik. Tak semua orang, tak maksudnya semua orang ni baik. Dan bila berfikiran macam tu, itulah tanda kita ada integriti. Tetapi kadang-kadang integriti ni terkucil ataupun kita terlupa bila kita merasakan kita hendak tak kena dengan cara kita ataupun tak kena dengan keadaan kita. So mana bagi tuan-tuan dan perempuan yang sentiasa menjadikan amalan baik ini, yang ada integriti ni, apa-apa keadaan pun mereka akan gunakan konsep ataupun maksud integriti itu sebagai kompas. Boleh tak boleh, dan mana yang perlu patuh, mana yang tak perlu patuh. Alright, untuk sesi kali ini saya memilih seksyen asas
So untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada 4 session kesalahan asas dalam Akta SPRM 2009, iaitu session 16, session 17, session 18 dan session 23. Kita ada banyak lagi session dalam Akta 694, tetapi session kesalahan ni adalah yang asas untuk pengetahuan umum tuan-tuan dan puan. So session 16 mengikut tarikh undang-undang, saya ringkaskan mana-mana orang meminta atau memberikan suapan. Session 17 khusus kepada penjawat awam menerima suapan atau penjawat awam yang ditawarkan suapan. Maksudnya ada orang awam tawarkan suapan kepada penjawat awam. Seksyen 18 mengemukakan dokumen yang mengandungi bukti matan palsu, ataupun kalau kata ayat dalam biasa ialah tuntutan palsu lah. Dan juga Seksyen 23 menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. So di sini bila kita sebut salah guna kuasa, kita ada 2 cabang. Satu, kita boleh gunakan di bawah kanun kesesaan ataupun di bawah Akta SPRM. Tetapi Seksyen 23 ni khusus kepada menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan suapan ataupun rasuah. Alright. Seksyen 16, saya di sini saya akan kongsikan sedikit gist kesalahan mana-mana orang. Di sini bila kata mana-mana orang, maksudnya tiada pengecualian yang diberikan kepada individu atau kumpulan untuk merasa kebal daripada akta ini. So mana-mana orang boleh tertakluk di bawah Seksyen 16 ni. Yang seterusnya, sendiri atau bersama, kesalahan yang dilakukan boleh sama ada secara seorang atau dilakukan oleh orang tengah. Maksudnya dia seorang sahaja yang melakukan kesalahan ni ataupun dia bersama dengan 2-3 orang lain. Sebab tu kalau dalam pertuduhan kita boleh tuduh seorang, itu kebiasaan. Tetapi ada dalam masa-masa juga kita akan menuduh secara bersama, 2 atau 3 orang ataupun lebih. Dan mekanisme transaksi selalunya ayat dalam ni meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima suapan, atau memberikan atau menjanjikan atau menawarkan suapan. So yang kalau red-handed yang kita tangkap rasuah berlaku, itu pastilah. Tetapi untuk Seksyen 16 ni juga kesalahan ni boleh berlaku sekiranya secara janji ataupun belum ada penyerahan lagi, tapi sekiranya dia punya gist pertuduhan tu telah komplit, berlaku kesalahan di bawah Seksyen 16. Suapan tu diberikan supaya kesalahan sebagai upah atau dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Maksudnya bila kita bagi rasuah bukan semestinya untuk dapatkan sesuatu saja ataupun sebagai dapat consideration daripada pihak yang satu lagi, tetapi rasuah itu juga dibuat ataupun diberikan ataupun dilakukan, kesalahan rasuah itu dilakukan supaya tidak dikenakan tindakan. So dalam Seksyen 16, buat ataupun tak buat apa-apa consideration daripada pihak yang satu lagi jika juga dianggap sebagai melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16. Okey, untuk Seksyen 17 tadi saya dikatakan fokus kepada penjawat awam. Ejen terima. Ejen ni dalam undang-undang dia gunakan perkataan ejen. Ejen ni maksudnya dia bertindak atas majikan ataupun prinsipal. Di sini ejen menyetujui terima atau memperoleh atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh suapan. Maksudnya di sini ejen dalam maksud yang luas penjawat awam, dia menerima rasuah. Spesifik untuk penjawat awam. Dan juga untuk 17 kurungan B, tawar kepada ejen. Maksudnya ada orang awam yang menawarkan rasuah kepada penjawat awam dan penjawat awam tu membuat laporan kepada SPRM yang mengatakan beliau telah ditawarkan suapan daripada orang awam. So kita akan tangkap orang awam tersebut kerana telah menawarkan suapan kepada ejen ataupun penjawat awam tersebut. Seksyen 18, seksyen yang popular juga dalam kes SPRM, di mana senang cakap false claim, tetapi di sini saya pecahkan kepada 3, iaitu dokumen. Jika memberikan kepada ejen atau sebagai ejen menggunakan dokumen termasuk resit, akaun atau dokumen yang berkepentingan. Maksudnya kita menggunakan dokumen tu untuk kita serahkan claim kita. So di sini sama ada orang yang memberikan kepada ejen ataupun jawab, dan ataupun orang itu sebagai ejen menggunakan dokumen tersebut termasuklah resit, akaun ataupun dokumen yang berkepentingan untuk tujuan dalam proses membuat tuntutan.
Di sini ada elemen perdaya. Dokumen digunakan untuk memperdayakan prinsipal. Prinsipal tu orang yang membuat bayaran kepada orang yang membuat tuntutan. Di sini prinsipal mempercayai bahawa dokumen ini adalah yang tulen lah, ataupun yang sah, ataupun yang telah diminta daripada untuk tujuan bayaran. Bukti amatan, orang yang mengemukakan dokumen ada sebab untuk mempercayai ada pernyataan yang palsu dan silap atau tidak lengkap tentang apa-apa bukti amatan. Maksudnya, orang yang mengemukakan dokumen ni dia tahu, dia ada knowledge bahawa benda yang dia bagi itu tak betul. Maksudnya, dia claim dia dah tuntut. Contoh, dia dah buat pembekalan 10 unit komputer contoh, tapi dia tahu dia hanya bekalkan 5 saja. Dan daripada dalam buaran tuntutan dia claim 10 unit komputer. Di situ telah berlaku Seksyen 18. Dan yang keempat, Seksyen 23, dia spesifik kepada pegawai badan awam mengikut tafsiran Seksyen 3 Akta SPRM 2009. Bukan semua orang bukan semua orang kata salah guna kuasa tu. Sebab itulah ini perbezaan yang dalam Akta SPRM dan juga Kanun Kesihatan. Dia khusus untuk pegawai badan awam. Dan juga mekanismenya, dia menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan. Maksudnya dia ada kuasa yang telah diperuntukkan kepada pegawai badan awam tersebut. Dan untuk siapa? Sama ada dirinya, saudaranya atau sekutunya berdasarkan tafsiran Seksyen 3 Akta SPRM 2009. So di sini dirinya pasti, saudaranya kita dah ada list siapa saudara kepada pegawai badan awam tersebut ataupun sekutunya. Di situ kita berdasarkan kepada siasatan-siasatan. So, untuk keempat-empat seksyen ni, penalti adalah penjara. Penjara dipenjarakan tidak melebihi tempoh 20 tahun dan dua-dua kena. Denda tidak kurang daripada nilai 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Maksudnya minimum RM10,000. Maksudnya kalau dia melakukan kesalahan, dia bagi suapan RM500, 500 kali 5, RM2,500. Denda dia adalah RM10,000. Sekiranya dia melakukan suapan dia RM2,000, 2 kali 5, RM3,000, 3 kali 5, RM15,000. So dendanya adalah RM15,000 yang lebih tinggi. So itu saja seksyen asas untuk kali ini, pertemuan kita pada kali ini. Dan untuk makluman, SPRM Melaka ni, di Pejabat SPRM Melaka, kita ada satu saja di Crystal Bay di Alai. Dan mana-mana yang ada makluman ataupun yang ingin membuat laporan lakunya kesalahan yang 4 tadi yang saya katakan tadi, bolehlah datang ke Pejabat SPRM. Pejabat kami ni, kalau ikut akta, kami disifatkan bertugas 24 jam dan bila-bila masa saja boleh datang ke pejabat untuk buat laporan. Dan juga sekiranya ada masalah untuk datang ke pejabat, boleh menghubungi pejabat di talian 06 289 6000 dan juga boleh menyalurkan maklumat tu dengan melawati data ke FB SPRM Melaka untuk menghubungi kami dan seterusnya mendapatkan apa-apa arahan selanjutnya lah. So di sini saja. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.